Assalamualaikum dan salam Ramadan Karim saya ucapkan buat penonton sekalian, dan sekali lagi bersama kami dalam salah ke? Baiklah, untuk hari ini seperti biasa kami akan kongsikan tentang topik-topik menarik berkaitan dengan hukum tajwid dan cara bacaan dalam Al-Quran. Untuk hari ini kita akan kongsikan tentang tanda wakaf bahagian 2. Baiklah, untuk tanda wakaf yang keempat ialah tanda wakaf mu'anaqah. Yang mana tanda wakaf ini ialah tanda wakaf yang berbentuk 3 titik yang kita dapati dalam Al-Quran. Okey, bagaimana kita ingin membaca sekiranya kita berjumpa dengan tanda wakaf ini dalam Al-Quran? Kita akan membaca dengan cara memilih salah satu tempat untuk berhenti. Jom kita tengok contoh di dalam Al-Quran. Baiklah, contoh untuk wakaf mu'anaqah ini kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Jadi saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita ingin berhenti ketika mana kita bertemu dengan tanda wakaf mu'anaqah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Baiklah, ini ialah cara pertama apabila kita bertemu dengan tanda wakaf mu'anaqah yang mana kita berhenti pada titik yang pertama. Cara yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Cara kedua ialah kita wasal pada titik pertama dan berhenti pada titik kedua. Pada tanda bacaan ini kita dilarang untuk membaca secara wasal pada kedua-dua titik ataupun kita berhenti pada dua-dua titik. Tanda wakaf yang seterusnya ialah tanda wakaf saktah. Tanda ini kita dapat lihat dalam Al-Quran berbentuk huruf sin kecil di dalam ayat Al-Quran, dan cara bacaannya ialah dengan berhenti seketika tanpa bernafas. Jadi saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita ingin membaca saktah di dalam Al-Quran. Untuk contoh saktah dalam Al-Quran, kita dapat lihat dalam surah Al-Kahfi ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi selepas perkataan aiwaja, kita berhenti seketika tanpa bernafas, kemudian kita sambung ayat seterusnya. Tanda wakaf yang seterusnya ialah tanda wakaf lam alif yang membawa maksud kita dilarang berhenti. Jadi contoh untuk lam alif ni kita dapat lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. Okay, jika para penonton dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 25 ni, selepas perkataan rizqa, selepas perkataan rizqa terdapatnya lam alif kecil di atas tu dan di situ menunjukkan kepada larangan untuk berhenti. Jadi apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf lam alif kecil itu, maka kita harus membacanya secara wasal, yakni secara teruslah. Okey, tanda wakaf yang terakhir ialah tanda wakaf ni kita selalu jumpa dalam Al-Quran dan saya rasa semua orang maklum. Apabila kita berjumpa dengan tanda wakaf ini, kita memang akan berhentilah, iaitu tanda wakaf bulat, tanda simbol bulat yang ada pada setiap kali di hujung ayat dalam Al-Quran lah. Tanda bulat ini sebenarnya dia menunjukkan kepada bilangan ayat. Jadi sebab itulah kalau para penonton perasan, setiap kali dalam bulatan tu dia akan terdapatnya nombor-nombor. Nombor-nombor itulah menunjukkan kepada bilangan-bilangan ayat. Contohnya bacaannya dalam surah Al-Baqarah. Kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kita wakaflah kat situ. Tapi seandainya kita ingin wasal, tiada masalah. Sebagai contoh, Innahu huwat tawwabur rahim qulna biqu minha jami'a. Jadi tidak menjadi satu kesalahan untuk kita apabila kita ingin membaca secara wasal ketika mana kita berjumpa dengan tanda bulat dalam ayat Al-Quran.
Jadi itu saja perkongsian hari ini berkaitan dengan tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran, dan semoga bermanfaat dan diharapkan para penonton dapat mengaplikasikan apa yang telah dikongsikan. Dan kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.